Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Syukur pada Allah SWT yang beri pada kita peluang kehidupan pada hari ini dan dapat menyempurnakan salat subuh berjemaah. Tiada satu nikmat besar pada nikmat dapat berhimpun pada waktu yang seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lagilah banyak satu ujian, lagi banyak pahala peluang mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini renungan kita adalah tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah menceritakan pengalamannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada satu pagi Nabi bangkit, Nabi hadir dengan salat subuh dengan rupa yang sangat ceria. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun bertanya kepada sekalian para sahabat, seorang daripadanya Auf bin Malik ini, "Tahukah kamu apakah yang ditawarkan oleh Tuhanku malam tadi?" Maka ada para sahabat menjawab tak kala ditanya, iaitulah dengan kalimah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang penawaran yang diberikan kepada Rasulnya malam tadi, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW telah pun beritahu kepada mereka, فَإِنَّهُ خَيْرَنِي بَيْنَ أَيْدْخُلَ نِصْفُ أُمَّةِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةِ. Iaitulah Tuhanku telah beri pilihan kepadaku dengan bertanya, apakah engkau hendak separuh daripada umatmu masuk syurga, wahai Muhammad, ataupun aku beri kepadamu kelebihan syafaat? Maka aku telah memilih syafaat daripada Tuhanku. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, mintakanlah kepada Allah supaya kami ini mendapat syafaatmu. Maka jawapan Nabi SAW, syafaat ini adalah untuk sekalian orang-orang Islam. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Tirmizi dan juga Ibn Majah. Baik, sengaja saya bawa hadis ini untuk menjadi renungan kita di awal bagi memahami maksud syafaat. Syafaat berasal dari perkataan bahasa Arab asy-syaf'u wal fajr wal layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr. Bila Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar dan kemudian Allah bersumpah juga dengan wasy-syaf'i wal watr. Syafa' berarti yang genap, watar berarti yang ganjil, iaitu Allah SWT. Kata para ulama macam Al-Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi Al-Jalain, segala benda diciptakan Allah, makhluk ini sifatnya berpasang-pasang. Lelaki ada perempuan, tinggi ada rendah, hitam ada putih, senang adanya susah, kaya adanya miskin. Tetapi Allah sifatnya tunggal, esa. Maka apa yang disebut oleh Allah SWT di situ, syafaat berarti satu yang menggenapkan, maknanya berpasang-pasang. Dalam kehidupan pada hari ini, kalau kita ada kekurangan, kita minta tolong pada ayah ibu kita, ayah tolong ayah, duit tak cukup, sikit je nak buat deposit rumah contohnya. Begitu juga mungkin seorang suami meminjam daripada isterinya kerana tak cukup satu keperluan. Maka bila sebut perkataan syafa' ini, dia lawan kepada water, iaitu ganjil, iaitu Allah SWT yang sifatnya tunggal. Jadi dengan sebab itu syafa' ini bermaksud satu yang menggenapkan, satu yang tidak cukup. Kalaulah kita belajar di sebuah universiti sebagai contohnya, ada subjek yang wajib lulus, maka kalau tak lulus kena repeat, tak boleh grade sebagai contohnya. Maka demikianlah maksud syafaat ini, kalau kita faham dari dunia lagi, berarti menyempurnakan yang kurang, menggenapkan yang kurang. Sebab itu kalau kita perhatikan kata para ulama lughah macam Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, satu kitab yang penting untuk dibaca di sudut rujukan makna-makna perkataan.
Kerana setengah ulama mengatakan tidak ada persamaan perkataan dalam Quran. Bila Allah sebut perkataan imra'atun yang merujuk kepada perempuan, lain daripada perkataan zaujun yang berarti isteri. Walaupun kadang-kadang disebut perkataan imra'atun, isteri Fir'aun dipanggil perempuan Fir'aun, isteri Nabi Lut dipanggil perempuan Nabi Lut, perempuan Nabi Nuh. Kenapa ya? Sedangkan Nabi Zakaria contohnya disebut perkataan zaujun. Lalu para ulama membuat bahasan di situ mengatakan sebenarnya bila menyebut perkataan perempuan itu merujuk kepada perkahwinan yang tiada keserasian padanya. Tapi bila sebut perkataan zaujun itu merujuk kepada perkahwinan yang ada keserasian padanya. Betul. Iaitulah isteri Fir'aun ini bernama Asya, ini disebut dalam kitab tafsir namanya seperti. Dia tidak pernah restu dengan perbuatan jahat zalim suaminya Fir'aun walaupun dia bernaung di bawah lelaki itu. Sebaliknya Nabi Nuh yang sangat salih itu, yang Allah sifatkan orang yang paling salih pada zamannya, tapi isterinya tidak memilih untuk mentaatinya, maka isteri itu tidak layak dipanggil perkataan zaujun, dipanggil sebagai imra'atun. Imra'atu Lut, imra'atu Nuh. Kerana kedua perempuan itu memilih jalan keingkaran walaupun suaminya orang beriman, suaminya Rasulullah. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, demikianlah bahasa Arab. Bila menyebut perkataan syafa' ini, kata Ibn Manzur, ia merujuk kepada satu kelebihan yang diberikan oleh seorang yang bermakam tinggi kepada orang yang rendah daripadanya. Umpamanya raja memberi keampunan kepada orang bersalah. Jadi bila kita dibicarakan di hari balasan nanti, Allah lah yang menjadi raja itu dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya, iaitulah taghfiru liman yasha wa tu'azzibu man tasha'. Kamulah ya Allah ya Tuhan, zat yang agung yang akan memilih untuk diberi keampunan ataupun memberikan kepadanya azab. Jadi Allah lah penentu nasib pada makhluk pada hari itu. Sebab kita baca tiada siapa dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Jadi hamba-hamba yang sangat dekat dengan Allah yang akan memperolehi kemuliaan kedudukan tersebut. Jadi keyakinan adanya syafaat ini merupakan akidah yang menjadi pegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, berbagai-bagai hadis yang keseluruhannya mencapai darjat mutawatir yang menunjukkan adanya syafaat bagi orang yang berdosa di akhirat, dan telah menjadi ijma' di kalangan para ahli ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak salaf hingga ke khalaf pada hari ini. Jadi mutawatir ni berarti hadis sahih yang sangat tinggi makamnya, kerana periwayatan itu mula daripada satu jumlah dan kemudian jumlah itu makin hari makin ramai sehingga dari sudut logik akal mustahil berlaku pembohongan kat situ kerana bilangan itu bertambah setiap tingkatan periwayatan tersebut. Ini namanya hadis mutawatir. Jadi Qadhi Iyad menjelaskan bahawa segolongan manusia daripada puak Mu'tazilah dan juga Khawarij menolak adanya syafaat ini. Mereka berhujah dengan beberapa ayat Quran yang kesemuanya jika diperhatikan dengan teliti berkaitan dengan orang-orang kafir, maka ayat-ayat itu tidak boleh dikenakan bagi orang beriman melakukan dosa lalu dimasukkan ke dalam neraka, kerana terdapat banyak hadis mutawatir yang menunjukkan bahawa syafaat dapat menyelamatkan mereka dengan izin Allah SWT. Tambahan pula, jika kita perhatikan syafaat itu sebenarnya tidak lain merupakan salah satu daripada perwujudan sifat rahmat Allah SWT kepada semua hamba-hambanya. Rahmat ini diperlihatkan melalui hamba-hamba pilihan untuk menampilkan kelebihan mereka kepada semua manusia yang lain. Sebab kalau kita baca dalam surah At-Tur, bila Allah menyatakan walladzina amanu wa taba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman lalu dituruti oleh keturunan mereka yang beriman kepada Allah SWT, maka kami akan memberi kepada mereka kelebihan yang diberikan kepada ayah ibu itu. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun daripada rahmat kami terhadap mereka. Ayat ini menurut bahasan kebanyakan para ulama tafsir macam Ibn Jarir Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, ia adalah ayat syafaat sebenarnya. Kerana ayah dan ibu yang beriman ini sebagaimana di dunia mereka menanti-nanti kepulangan anak-anak dan membantu anak-anak andai anak-anak ini dalam kesusahan, di akhirat lebih-lebih lagi. Kerana pertemuan di akhirat besok tidak akan sempurna melainkan kita melihat keliling kita ada orang yang kita tunggu-tunggu. Kalau kat dunia mungkin orang ni mempunyai 8 orang anak, yang dapat pulang hari raya cuma 6 orang saja, seorang berada kat luar negara.
Seorang terpaksa menziarahi ibu mertuanya yang sakit, besan kita yang sakit sebagai contoh, maka pertemuan hari raya itu tak sempurna. Tapi di akhirat tidak ada lagi kesukaran, tiada lagi kesusahan. Kerana dunia itu sifatnya daru ibtila dan akhirat itu sifatnya daru jaza. Dunia adalah tempat beribadah, tempat ujian, dan akhirat adalah tempat balasan. Di akhirat tiada lagi balasan. Di akhirat tiada lagi ujian, tiada lagi amalan. Semuanya adalah berdasarkan kepada amalan kita di dunia. Maka di akhirat nanti si ayah, si ibu akan bertanya kepada Tuhan mereka, kepada Allah SWT. Ya Allah, mana anak aku? Kenapa dia tidak ada di sini? Maka jawapan Allah, kerana amalannya tidak melayakkan dia berada di sini. Maka si ayah, si ibu itu akan minta kepada Allah dan merayu kepadanya, wahai Tuhan, tak sempurna nikmat kami tanpa mereka. Berilah pada mereka kelonggaran untuk masuk ke syurga-Mu. Maka Allah SWT dengan limpah kurnianya akan memberi kepada anak-anak itu pelepasan. Kalau azab yang dialaminya terlalu berat kerana banyaknya dosa yang dia buat, maka dipendekkan tempoh tersebut. Ada yang diringankan. Ada yang kerana ayah ibu itu memang orang benar-benar soleh, maka anak-anak itu langsung diampunkan oleh Allah SWT. Maka inilah dia perwujudan sifat kasih sayang Allah SWT untuk menggenapkan kekurangan si hamba yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang dipilih di kalangan hamba-hamba ini. Baik. Jadi antara hamba-hamba pilihan yang akan mendapat syafaat itu adalah Rasulullah SAW sendiri, yang mana syafaat yang paling besar sekali dipanggil sebagai Al-Maqamul Mahmud, iaitu tempat yang paling mulia, yang paling tinggi, yang sentiasa kita doakan selepas azan. Wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Ya Allah, berilah kepada Nabi SAW tempat yang paling mulia. Itu syafaatul uzma, maknanya syafaat yang paling agung. Lepas itu barulah syafaat diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Jadi Nabi SAW pernah menceritakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli wa u'titu syafa'ah. Kata Nabi kita SAW, aku diberikan 5 kelebihan yang tak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi Rasul sebelumku, dan aku juga diberi syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Jadi hadis ini tidak bermakna bahawa syafaat hanya dimiliki oleh Rasulullah, tidak oleh Nabi-Nabi yang lain. Namun syafaat yang khas, yang paling besar ini adalah milik Rasul akhir zaman, yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Begitu luas dan besarnya nikmat syafaat ini hingga ia meliputi semua makhluk. Syafaat ini dapat melepaskan semua ahli mahsyar yang telah penat kerana siksaan zahir dan batin sekian lama menunggu proses hisab dilakukan. Perkara ini bersesuaian dengan sifat Nabi yang diutuskan sebagai rahmat bagi seluruh alam, dengan syariat baginda yang meliputi seluruh manusia. Wa istu bil hanafiyati samha. Aku ini diberi satu kelebihan, membawa Islam yang sifatnya sangat lurus dan juga sangat pengasihani, syariat yang dibawakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari menceritakan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, inna an-nasa yasiruna yawm al-qiyamati juthan kullu ummatin tatba'u nabiyyaha yaqulun ya fulan isfa' hatta tantahi asy-syafa'ah ila nabi fadzalika yawmu yab'atsu Allahu al-maqam al-mahmud. Pada hari kebangkitan nanti semua manusia dalam keadaan berlutut, kepenatan. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka semua orang akan mengikuti Nabi mereka dan meminta kepadanya, wahai Rasulullah, beri kami syafaat. Maka Nabi itu terus menolak, sehingga mereka akhirnya terpaksa datang kepada Rasulullah SAW. Dan pada hari itulah Allah memberikan kepada Nabi apa yang kita doakan, Al-Maqam Al-Mahmud. Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini dengan lebih terinci sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Ringkasnya, pada hari itu semua manusia akan menemui Nabi Adam. Nabi Adam menolak dengan mengatakan, aku buat kesalahan di sisi Allah SWT. Aku pun tidak tahu nasib aku pada hari ini. Mereka pergi pula pada Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, aku pun meyakini aku ada kesalahan kepada Allah, iaitu ketika berlaku banjir dahulu, aku telah minta kepada Allah untuk menyelamatkan putera aku, sedangkan dia kafir kepada Allah. Lalu Allah murka kepada aku. Aku tak tahu bagaimana nasibku pada hari ini. Mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS menjawab perkara yang sama, aku pun tidak tahu bagaimana kedudukanku pada hari ini. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Musa.
Dan Musa AS juga mengatakan perkara yang sama. Aku tidak tahu bahagian nasibku pada hari ini. Mereka pergi pada Nabi Isa. Nabi Isa AS pun menolak dengan mengatakan bukan kedudukannya untuk memberi syafaat itu. Akhirnya semua Nabi tidak berani meminta kepada Allah untuk menyegerakan hisab pada hari itu. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, kita beratur di satu tempat, katalah untuk satu urusan, maka tertulis di pintu masuk itu urusan pejabat bermula pukul 9 pagi. Orang semua dah beratur daripada pukul 7.30, dah dapat rawatan di tempat tersebut. Kita ingat kita datang awal pukul 8, rupanya pukul 8 tu dah penuh, nombor ke 100, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini kat dunia. Macam mana pun ia akan berjalan juga 100, dah tunggulah sampai ke zuhur sekalipun. Tapi ke akhirat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita tak tahu bila waktu tu akan bermula. Waktu hisab tu tak tahu bila nak bermula. Dan semua orang kena duduk menanti. Kalau dosa amalannya banyak, peluhnya sampai ke lutut, ke lututlah dia. Kalau sampai ke bahagian pinggang, pingganglah peluh itu menakunginya. Begitulah dia yang tenggelam dengan peluhnya, sehingga dalam hadis mengatakan matahari berada satu jengkal di atas kepala. Setengah mengatakan satu batu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi pada hari itu semua dalam keadaan kelam kabut, semua tak tahu apa nasib kita. Tak ada seorang berani. Nabi-nabi pun diam semuanya. La yasma'u illa hamsa. Pada hari itu tak dengar apa? Dengar dengusan nafas saja. Betapa takutnya malaikat pun. La yatakallamuna illa man adhilahu rahmanu wa radhiya lahu qawla. Tak ada seorang yang bercakap, malaikat pun terdiam. Ya, terdiam malaikat semua, tuan-tuan dimuliakan. Nanti ada seruan mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa punya hari pada hari ini? Kat dunia ada ramai raja. Di akhirat tiada siapa yang menjawab kata-kata Allah itu. Semua terdiam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ketakutan yang amat sangat, semua orang bungkam. Maka pada hari itu semua manusia yang terpaksa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu, segerakanlah, mulakanlah hisab ini. Semua orang ketakutan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Nabi kita SAW pun akan sujud memuji Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy-Nya dengan segala pujian yang Allah ilhamkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini merupakan satu gambaran bagaimana dahsyatnya perhitungan amal pada hari kiamat nanti. Beberapa lama kemudian Allah berfirman kepada kasihnya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka akan dimakbulkan. Maka diberikan syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Pada hari itu Rasulullah SAW minta Allah agar mulakan hisab untuk umatnya. Allah yang merupakan raja pada hari pembalasan mengkabulkan permintaan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Namun selain syafaat itu, baginda terus diizinkan untuk beri syafaat bagi menolong umatnya yang memerlukan bantuan. Kan itu dalam hadis tadi, bila Allah SWT menjanjikan untuk Nabi-Nya keampunan bagi separuh umat, baginda minta untuk dapat syafaat. Kerana syafaat itu boleh memberi peluang kepada lebih ramai lagi orang mendapat keampunan daripada Allah SWT. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Setiap nabi itu punya doa kepada Tuhannya. Bagi aku menyembunyikan doa itu, iaitulah supaya mendapat syafaat untuk umatku pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, syafaat ini sangat diperlukan kerana Rasulullah memiliki bilangan umat yang paling ramai dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ada Nabi yang mempunyai puluhan orang pengikut, ada Nabi yang punya ratusan orang pengikut, ada Nabi punya ribuan orang pengikut, ada Nabi hanya diikuti oleh seorang sahaja, ya, yang beriman dengannya. Sebab itu berkata Fudail bin Iyad, ittabi' tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turqad dalalah wala taghtaru bi kathratil halikin.
Kamu hendaklah mengikuti jalan kebenaran, hanya ada satu saja. Wala yadhuruka qillatus salikin. Janganlah kamu rasa takut melihat sedikitnya orang yang ada di situ. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wala taghtaru bi kathratil halikin. Jangan kamu mengikut jalan-jalan kesesatan, dan janganlah kamu tertipu kerana ramainya orang yang mengikut jalan tersebut. Jalan ke akhirat ni tuan-tuan ada satu saja tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan lurus. Dan lurusnya ada berbagai-bagai komponen dalamnya lah. Ada orang yang pergi jalan lurus itu dengan banyak bakti kepada ibu ayahnya. Ada orang banyak tahajudnya. Ada orang banyak infaknya. Tapi semuanya menjurus kepada jalan itu. Tapi jalan dunia, keduniaan ni tuan-tuan sifatnya ada banyak. Dan semuanya menyesatkan. Dan ramai orang mengikutinya. Maka jangan jadikan ukuran kebenaran pada bilangan. Kalau kamu menjadikan ukuran kebenaran itu pada bilangan, maka tentulah Nabi Nuh itu di kalangan yang salah apa. Ramai orang tidak mahu ikut baginda alaihi salatu wassalam. Hanya beberapa orang saja yang beriman kepadanya. Fama amana ma'ahum illa qalil. Hanya sedikit saja yang beriman kepadanya. Berapa puluh orang saja. Daripada ribuan orang, puluh orang saja ikut. Maka tentulah pada ukuran justifikasi keduniaan orang berkata ini salah ni. Berdakwah beratus tahun, berpuluh orang ikut ni betul ke? Logik akal mengatakan tak betul, tapi ia betul di sisi Allah SWT. Maka apa yang disebut di sini tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Nabi melihat, maka baginda telah bersabda, uritu ma yalqa ummati min ba'di min safki ba'dihim dima'a ba'd wa sabaka zalika min Allah kama sabaka min ummi qablahum fasa'altuhu an yuwaliyani syafa'ata yaumil qiyamah fihim fafa'al. Aku melihat, diperlihatkan oleh Tuhanku tentang apa yang berlaku selepas kematianku, iaitu umatku menumpah darah satu sama lain. Aku berasa sedih atas perkara itu, namun itu telah menjadi ketentuan Allah sebagaimana pada umat-umat yang terdahulu. Ya, Nabi telah melihat tumpahan darah berlaku di kalangan umat Islam. Nabi telah melihat, mengetahuinya. Tapi itulah dia sunnatullah dalam kehidupan. Kerana masing-masing mengatakan dia di pihak yang benar. Maka aku mohon kepada Allah keampunan untuk mereka akhirat nanti. Maka Allah telah memberikan kepada aku yang namanya asy-syafa'ah itu. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu kelebihan diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda terus minta kepada Allah untuk mengeluarkan setiap orang daripada umatnya yang berada dalam neraka, sehingga tiada seorang pun yang tertinggal di situ. Allah SWT mengkabulkan syafaat Nabi dengan perwujudan janjinya yang maha benar. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan beri kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu puas. Apakah maksud puas di situ? Kata para ulama tafsir pandukan kepada hadis-hadis, Nabi akan meminta kepada Allah sehingga semua umatnya dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya di kalangan orang beriman yang melakukan kesalahan, yang berbuat maksiat. Tafsiran yang dikemukakan Dr. Ratib Nabulsi dalam konteks orang syirik dengan orang yang tidak syirik. Umpamanya, kalaulah kita ni kena pergi ke satu destinasi, iaitu mencari keridhaan Allah. Arahan untuk pergi ke Kota Baru, naik kereta api daripada KL Sentral pergi ke Kota Baru. Arahan, ikut arahan ni, Kota Baru. Ada orang dia tak dengar, dia dengar Kota Baru, dengar Johor Bahru pula. Orang sebab pergi Kota Baru, dia pergi ke Johor Bahru. Baru juga. Dalam perjalanan, yang pergi ke Kota Baru ni mungkin bergaduh, mungkin menumpahkan makanan dalam kereta api, mungkin buat masalah-masalah tertentu, mengotorkan bilik air dan sebagainya. Tetapi destinasinya betul. Yang pergi ke selatan, yang pergi ke Johor Bahru ini, walaupun kelakuannya baik, duduk dengan tertib, bantu orang, tapi orang suruh pergi ke destinasi lain pula yang kau pergi. Maka itulah bandingan di antara orang beriman dengan tidak beriman. Orang yang beriman walaupun dia buat kesalahan, tapi hatinya ada Tuhan. Dia tahu ke mana destinasinya, dia tahu ada Tuhan yang Maha Pengampun, penyayang untuk. Manakala yang tidak beriman ini, dia tiada Tuhan dalam dirinya, nafsu yang menjadi Tuhannya. Kalau dia buat satu kebaikan pun, itu hanyalah bersifat digniti kemanusiaan. Kenapa engkau menempati masa? Kerana ada duit kat situ. Kenapa engkau jujur seperti ini? Kerana ini adalah culture kami. Dia bukan buat itu kerana ada akhirat. Maka demikianlah bandingan yang sangat mudah untuk kita faham.
Walaupun orang menumpahkan makanan, walaupun orang ni buat salah dalam kereta api, walaupun mungkin ditangkap, tetapi matlamatnya lah mencari ridha Allah SWT, walaupun kesilapan yang dia buat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka bila sampai ke akhirat nanti, orang yang buat kesalahan walaupun dia beriman ini, dalam keadaan dia beriman ni, dia akan diseksa untuk menghapuskan dosa-dosa kesalahan. Lepas itu dia akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Sehingga disifatkan orang yang terakhir masuk ke dalam syurga di kalangan orang beriman selepas dia dikenakan hukuman, keadaannya seperti seekor anak burung yang kecut, badannya hitam badannya. Anak burung tu kita lihat baru lahir, bagaimana keadaannya? Bulunya belum tumbuh, badannya hitam, baru keluar bertelur. Ya, maka demikianlah orang yang terakhir masuk syurga di kalangan orang beriman ini, habis anggotanya, kulitnya hitam, kurus kering dia, lemak-lemak dia habis dibakar dalam neraka. Kullu lahmin nabata min haram fanaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram itu akan dibakar dalam api neraka. Akhirnya dia akan dimasuk dalam syurga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat ahli keluarga dan syafaat orang-orang yang baik. Sebab itu orang-orang salih berkata, "Man kana minkum najiyan falyakhuz bi yadi ghairihi." Kita bertemu dekat dunia ini melihat sama saja. Kereta pun ada, duduk pun sama, pergi umrah pun sama, pergi haji pun sama. Hari perkahwinan jumpa, nampak macam sama, tapi tak sama di sisi Allah SWT. Nanti di akhirat, orang yang pernah kita jumpa dan baik dengannya akan bertanya kepada Allah, mana fulan bin fulan? Selalu makan roti canai dengan dia. Mana fulan bin fulan? Belajar bahasa Arab, satu kuliah dengan dia. Mana fulan bin fulan? Program kat masjid mesti muka dia ada. Mana pergi ya? Rupa-rupanya sangkut di akhirat. Maka orang yang salih ada keliling kita akan memberi syafaat untuk kita di samping syafaat Rasulullah SAW. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang syafaat ni hadir dalam mimpi yang digembirakan oleh Allah SWT. Macam seorang ulama bercerita peristiwa ini berlaku di Syria. Ada seorang orang yang saleh, tuan guru yang mulia ini, dia bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Dan dalam mimpi jumpa Rasulullah itu, Rasulullah SAW berpesan kepadanya, kau jumpa fulan bin fulan, cakap pada dia salam aku untuknya, dan istiqamahlah buat kebaikan. Maka tuan imam ini pun mencari jemaah ini masuk itu. Dia pun datang berjumpa personally, berkata kepadanya, fulan, aku ada satu berita gembira untuk engkau. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada engkau. Aku tak cerita pada orang lain pun. Tapi sebelum aku beritahu kepada engkau, aku nak tahu latar belakang hidupmu. Apa kerjamu ya? Apa yang kau buat ya? Aku nampak engkau, muka kau sekali ada kat kuliah, sekali-sekali ada semayang. Maka orang itu menjawab, tak ada apalah tuan guru, saya ni kadang-kadang puasa sunat, ada kemampuan puasa sunat. Quran pun bacalah, mana yang mampu, mana semua. Semayang berjemaah. Sebagai pemandu teksi, kadang-kadang saya berhentilah kat sini, berhenti kat sana, mandu dan lah. Cuma kau cerita lagi apa kelebihanmu? Tak ada lah tuan guru, tak ada apa. Tak ada apa kelebihan. Cerita pada aku. Aku perlu tahu. Akhirnya orang yang bersifat biasa-biasa ni, bukan orang alim pun, orang biasa-biasa, menceritakan pengalamannya. Iaitu dia berkahwin dengan sepupunya. Orang Arab ni dikahwin dekat-dekat. Kahwin dengan sepupu. Keluarga makcik ni, keluarga pakcik ni, pakcik dia, anak pakcik dia, dipanggil bintul am. Mereka ni biasanya menjaga perhubungan dengan sebelah ayah, panggil amun. Kalau perempuan dipanggil, kalau pakcik sebelah ibu dipanggil khalun, makcik sebelah ibu dipanggil khalatun, pakcik sebelah ayah dipanggil amun, makcik sebelah ibu dipanggil, makcik sebelah ayah dipanggil ammatun. Maka saya kahwinlah dengan bintul am, anak pakcik saya. Selepas berkahwin 5 bulan kemudian dia bersalin. Jadi dia syarat mengandung, dia pun bersalin. Tentulah 5 bulan ini bukan daripada kandungan saya, bukan daripada zuriat saya, bukan daripada anak saya. Tapi sebelum bersalin itu, akhirnya dia terpaksa mengaku bahawa dia melakukan perbuatan haram sebelum berkahwin dengan saya. Saya nak menutup aibnya. Saya nak menjaga hubungan kekeluargaan. Betul, kalau saya tampil ke mahkamah syariah, maka mahkamah akan jatuhkan hukuman ini adalah berzina. Maka hubungan kekeluargaan akan putus.
anak ni hilang nasabnya, hidupnya akan kucak-kacir. Saya pun akan bergaduh dengan makcik saya, dengan pakcik saya. Keluarga kami akan jadi masalah. Maka saya pun terfikir, macam mana nak buat ni? Tapi semenjak perkahwinan, saya mendapati isteri saya orang yang salihah. Puasanya, semayangnya, baca Qurannya orang salihah. Saya pun heran, macam mana dia boleh melakukan zina? Dia mengatakan dia bertaubat selepas berkahwin. Saya membenarkan. Maka anak yang lahir ini, kami sembunyikan identitinya. Saya pun bawalah pergi ke sebuah masjid masa semayang subuh, bungkuskan dia elok, tinggalkan nota di situ. Ambillah saya sebagai anak. Saya pun mula masuk semayang lambat pada hari itu, masbuk. Imam dah 1 rakaat. Saya tinggalkan baby itu, anak isteri saya itu di belakang. Maka selepas semayang subuh, imam semua dah sempurna, mereka semua, saya ada 1 rakaat lagi. Kedengaranlah suara bayi menangis. Dan semua orang dalam masjid itu pergi, apa benda ni, apa benda ni. Mereka pun tengok ada nota kat situ. Mereka pun bising lah dalam masjid, tengok ada bayi ditinggalkan. Maka saya pun lepas semayang, saya berpura-pura tanya, ada apa? Mereka berkata, ni ada budak ditinggalkan. Dia kata, tak apa, biar saya uruskan. Kamu semua pergi kerja, ada kerja pergi kerja sama, tak apa, saya hantar, urus, pandailah saya. Pemandu teksi ini berkata kepada orang ramai, berpura-pura tidak kenal baby tersebut. Lalu dia pun mendaftarkannya, buatlah apa yang patut. Menjaga anak isterinya itu, bagi mengelakkan identiti isterinya didedahkan dan keluarganya akan jadi seperti digambarkan tadi, perselisihan faham dan sebagainya. Tidak mahu hukuman dikenakan kerana nampak tanda-tanda bertaubat sudah ada pada isterinya. Maka dia membelalah anak itu, tak beritahu pada siapa pun identiti dirinya. Maka imam itu pun peluk orang ini dan berkata kepadanya, Allahu Akbar. Inilah amalan yang menyebabkan Allah ridha pada kamu. Dan Nabi-Nya berkirim salam kepada kamu. Kamu jangan cerita pada orang lain, yang madailah kamu, baiki diri kamu. Teruskan istiqamah dalam kebaikan yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang perkara sedemikian hadir dalam hidup orang-orang saleh di dunia lagi, sebelum akhirat. Di akhirat besok cerita lain. Di dunia, kerana prinsip yang dipegang adalah innallaha akramu man min an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Allah itu terlalu mulia untuk membiarkan sesuatu kebaikan yang kau lakukan di dunia dibalas hanya di akhirat, sebelum dunia. Kerana di dunia pun Allah mampu untuk memberinya sebelum akhirat. Jadi bila kamu berusaha dengan Allah secara cash, Allah Ta'ala akan berusaha denganmu juga dengan cara cash. Sebelum akhirat, dunia sudah mendapat kelebihan-kelebihan tentu berupa berita-berita gembira yang hadir. Contohnya dalam mimpi bagi orang yang saleh ini, bahawa Rasulullah SAW kasih pada dia. Ini diceritakan oleh Fadilatul Syekh Imam Ahli Tafsir dari bumi Syam, Dr. Ratib Nabulsi. Ia benar-benar berlaku puluhan tahun yang lalu, ya, di Syria. Baik. Jadi qadhiyat menyebut tentang bentuk syafaat yang Nabi berikan kepada umatnya, antaranya masukkan sebahagian umat ke dalam syurga tanpa hisab, mengangkat darjat yang lain, menyelamatkan mereka dimasuk neraka yang telah diputuskan untuk dimasukkan ke neraka, dan mengeluarkan sebahagian daripada mereka yang telah memasuki neraka. Oleh kerana dosanya terlalu banyak, maka dia tetap dihukum dalam neraka. Tapi akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Tapi sampai ke sini payahlah tuan-tuan. Sebab itu kita kena pujuk, kena bimbing, kena sabar. Kerana Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ajaklah anak-anak kamu, keluarga kamu, orang kena kamu buat kebaikan. Sabar. Wastabir 'alaiha. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata istabir itu wazannya ifta'il. Allah tak sebut wasbir, wastabir. Kerana setiap kali penambahan huruf dalam satu acuan kata bahasa Arab merujuk pada effort yang lebih yang kita kena keluarkan. Ada orang berkata, Ustaz, daripada satu tandang kelapa ada tentulah ada yang rosak. Ustaz, betul.
Tak menafikan tuan-tuan. Tapi usaha kita kena berterusan untuk pujuk tandan kelapa, buah kelapa yang rosak daripada standar itu. Jangan biarkan dia terus begitu hanyut. Satu peristiwa dikemukakan oleh Syekh Muhammad Hasan Didu tentang seorang ibu yang salihah, yang punya anak-anak semua baik, semuanya hafal Quran, melainkan seorang ni liar semacam saya. Ibu ni puaslah berdoa pagi, petang, siang, malam agar dia dapat hidayah. Lama ibu ni berdoa, tuan-tuan. Anak ni kerjanya dengar lagu-lagu trash, lagu-lagu rock, lagu-lagu yang bukan-bukan. Hidupnya penuh dengan maksiat, susah nak sembahyang. Sembahyang awal akhir waktu bila ibu suruh, susah sangat. Tapi ibu ni tak pernah berhenti berdoa. Satu hari ibunya berkata kepada anak, teman ibu pergi beli barang sikit. Anak dia pun bawa ibu naik kereta. Dia suka buat maksiat, tapi ibu dia punya suruhan dia buat. Maka dia pun tunggu ibu dia. Maka sebelum ibu dia datang itu, dia mendengar macam-macam lagu. Lagu itu, lagu ini, tukar stesen itu, tukar stesen ini. Tuan-tuan, lama dia pun penat. Tunggu ibu tak pulang-pulang, dia membuka satu stesen radio Islam. Ini cerita berlaku kat negara Arab, tuan-tuan. Dia buka satu stesen Islam. Tiba-tiba dia dengar ayat surah Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. Ayat itu dengar. Dia orang Arab lah, tuan-tuan ya. Ayat itu bunyi, katakan kepada hamba-hambaku yang lalai, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Buat apa tangguh lagi? Allah menunggu kamu. Dia dengar ayat itu, tuan-tuan, menangis dia. Menjerit dia dengan sebenar-benar. Dan hari itulah menjadi hari perubahan untuknya. Selepas bertahun-tahun ibu ni berdoa, ibu ni bercerita, jadi jangan berhenti berdoa. Minta walaupun anak ni dia pilih jalan yang salah, tapi jangan berhenti. Ibu ni mengadu, berkata, ibu yang lain pula, anak perempuan yang suka betul berkawan dengan lelaki, kawan lelaki pergi rumah lelaki, umurnya masih muda. Saya pun tak tahulah Ustaz, saya sama suami saya di mana lah salahnya. Anak lain tak pula. Dia jadi kakak sulung, tapi perangannya memang tak betul, menyimpang. Dia boleh kawan dengan lelaki dalam internet saja, pergi ke rumah lelaki itu. Apa nak buat, Ustaz? Ini aduan dikemukakan dalam pejabat qadi, tuan-tuan, dalam pejabat mufti Jabatan Agama Islam. Maka pesan daripada orang-orang alim dalam keadaan seperti ini, doa, jangan berhenti, doa. Memanglah dia akan terjebak. Mungkin dia kena penyakit, mungkin dia dibuang orang, mungkin kehidupan dia tersasar, tapi ibu jangan berhenti berdoa. Kerana doa ibu itu sangat penting untuknya. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, semua syafaat Rasulullah yang berbagai bentuk itu akan beri manfaat kepada umatnya tanpa terkecuali. Jadi umat baginda ialah setiap orang yang pernah mengucapkan kalimah syahadah dengan ikhlas kepada Allah. Ini kita gambarkan tadi, dia menuju ke destinasi yang betul, mencari ridha Allah. Kalau arahan itu ke utara lah dia pergi, bukan ke selatan, maka destinasinya betul. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka Nabi menjawab, laqad zanantu ya Abu Hurairah an alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'ala hadis. As'alun nasi li syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Pernah Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling gembira mendapat syafaatmu?
Maka Nabi menjawab, aku telah menyangkakan bahawa tiada siapa yang menanya soalan ini melainkan engkau, ya Abu Hurairah, kerana engkau lah orang paling cinta kepada ilmu. Ini pujian Nabi untuk Abu Hurairah. Maka jawapan Nabi, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di akhirat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, dengan bersungguh-sungguh dalam hatinya. Walaupun dia terjebak melakukan maksiat, tapi dalam hatinya tahu, ya Allah, aku ada Tuhan, aku mohon keampunan, aku buat maksiat ni kerana nafsu aku kuat, ya Allah, tapi aku tahu engkau murka kepada aku, tapi aku tak boleh elak. Jadi orang sedemikian dalam hatinya ada benih-benih keimanan, walaupun dia terlibat dengan maksiat, tapi hatinya tetap takut kepada Allah SWT. Cuma nafsu kadang-kadang menguasai dirinya hingga mengakibatkan dia gagal kontrol. Setelah mengetahui hakikat itu, sepatutnya bagi setiap muslim berada yang melakukan dosa, hendaklah selalu mengharapkan bantuan dan syafaat Rasulullah dengan berdoa dan beristighfar. Ini yang kita ceritakan tadi, andai anak atau siapa saja di kalangan keluarga kita yang melakukan perkara-perkara dosa besar, jangan putus asa daripada rahmat Allah, mintalah keampunan untuknya dan ingatkan dia selalu. Sebutlah kepada dia, nak, ibu, ayah tak pernah mengharapkan kau jadi begini, nak, tapi ini jalan kau pilih. Kembalilah, nak, kepada Allah. Sebut selalu, tuan-tuan, tanpa henti. Pujuk, minta, bimbing, ingatkan tanpa penat. Baik, justru usahakanlah dengan membanyakkan amal sunnah dan selalulah berselawat. Moga-moga keduanya menjadikan kita layak mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Arab ni, tuan-tuan, kita tengok kat bas dia pun ada tulis sallu ala nabi. Ya, kalau kita bertengkar dengan orang Arab, maka akan ada orang datang, salli ala nabi, salli ala nabi. Tengah bertengkar ni, datang orang Arab tegur kita, salawat atas Nabi. Maka masing-masing yang sedang bertengkar ni terdiam, tuan-tuan. Di mana-mana ada tulis perkataan astaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Ya, ini adalah peringatan yang penting yang boleh kita lakukan kepada anak-anak kita dengan mesej yang kita hantar, dengan poster yang kita buat, sebagai ikhtiar usaha ingatkan mereka. Ya, dalam Sahih Muslim sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW sabda, "Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul, summa sallu alayya, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha 'ashran alayhi biha 'ashran. Summa sallallahu liyal wasila fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna anahu wa man sa'ala liyal wasila halat lahu syafa'ah." Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kalau kamu dengar muazzin mengucapkan azan, mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sama dengan apa yang diucapkan. Melainkan bila mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau diucapkan salatu khairun min naum, kita mengatakan sadaqta wa barirta. Maka bila habis azan, ucapkanlah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatul qa'imati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ucapkan doa ini kerana ini menjadi rukun asas, perkara utama kepada keampunan Allah untuk kita sendiri. Sebenarnya kita minta kepada Allah memberi pada Rasulullah maqam mahmud yang hanya diberikan kepada seorang saja di kalangan hamba-hambanya, dan sudah pastinya itulah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, dengan tawaduknya Nabi minta kepada kita supaya mengucapkan doa ini bagi memastikan tempat itu milik baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai ganjarannya kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, alangkah mudahnya mendapat syafaat Rasulullah ini. Berilah berita gembira ini kepada semua orang keliling kita. Jangan sampai agama lain pula nampak yang lebih penyayang kepada manusia bandingan Islam nanti, tuan-tuan. Ya, maka beritahulah kepada orang keliling kita, mendapat syafaat Nabi ini semudah membanyakkan ucapan salawat. Semudah lepas azan jangan abaikan doa ini. Semudah membetulkan akidah kita masa ke semasa. Inilah jalan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 3 perkara saja yang kita belajar pada hari ini. Betulkan akidah, banyakkan selawat, dan ucapkan doa ini sebaik saja azan dikumandangkan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kelebihan, keutamaan, nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ya, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pernah doa saya ijazah kepada tuan-tuan,
Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus dalam hidup, dan aku mohon di akhirat besok dapatlah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki syurga-Mu yang maha tinggi, yang maha kekal. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan pada pagi ini. Tuan-tuan dah amal doa ni, ikut saya baca sekali. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Maksudnya, ya Allah, beri kepada aku iman yang tidak berhenti, iman yang tidak murtad. Mana iman yang tidak ada kekafiran padanya, kesyirikan padanya. Aku mohon padamu nikmat yang tidak putus-putus, dan aku mohon padamu kesempatan menemani Rasulullah masuki syurga yang maha tinggi. Baik, setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.